Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan menyambung kembali sesi pembelajaran dan pengajaran secara online bagi mata pelajaran Jawi bermula jam 2 hingga 3 petang bersama Ustazah Nurul Jannah. Anak-anak masih ingat lagi tak apa yang dah kita belajar di dalam kelas yang lalu? Di dalam kelas yang lalu, Ustazah ada ceritakan kepada anak-anak tentang huruf sombong. Apakah itu huruf sombong? Berapakah bilangan huruf sombong? Jom kita lihat sepintas lalu bersama dengan Ustazah sebelum kita buat latihan pada hari ini. Huruf sombong mempunyai 7 huruf secara keseluruhan. Apakah 7 huruf ini anak-anak? Antaranya ialah huruf alif, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf waw dan huruf va. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan huruf sombong? Okey, huruf sombong mempunyai 7 huruf secara keseluruhan dan huruf sombong ini tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Ustazah letakkan tanda tolak menandakan huruf sombong, 7 huruf sombong ini tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya. Alif tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, dan tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, zal tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, ra tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, zai tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, waw tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, va juga tidak boleh disambung dengan huruf selepasnya, tetapi ianya boleh disambung dengan huruf sebelumnya. Okay, anak-anak, selepas ini kita akan buat latihan untuk mengasah kembali minda kita. Di dalam kelas yang lalu juga, Ustazah ada bercerita mengenai potong ekor. Anak-anak masih ingat lagi tak bagaimana untuk memotong ekor? Apakah itu potong ekor? Okey, baiklah anak-anak. Sekiranya kita ingin membina perkataan Jawi, kita perlu memotong ekor setiap huruf Jawi tunggal. Okey, huruf sombong mempunyai 7 huruf secara keseluruhan. Okey, dan 7 huruf ini tidak perlu dipotong ekor apabila kita hendak membina perkataan, kerana huruf sombong ini tidak boleh bersambung dengan huruf-huruf yang lain. Tetapi bagi huruf Jawi yang boleh bersambung dengan huruf lain, kita perlulah potong ekornya. Okey, sebagai contoh kita lihat ya, huruf ba. Apabila kita ingin membina perkataan, kita perlu memotong ekornya. Kita potong ekornya. Okey, seperti yang anak-anak dapat lihat. Dan jadilah sebegini. Dan jadilah ba. Sebagai contoh, anak-anak ingin membina perkataan baju. Baju. Okey. Anak-anak dengan mudahnya dapat membina perkataan Jawi apabila anak-anak memotong ekor setiap huruf Jawi. Okay, sebagai contoh baju, B mewakili huruf ba. A mewakili huruf alif. J mewakili huruf jim. Dan U mewakili huruf waw. Jadilah perkataannya. Okey, ba apabila kita ingin menyambungkan dengan huruf lain, kita perlu potong ekornya. Jadilah ba alif. Jim apabila kita ingin menyambungkan dengan huruf waw, kita perlu potong ekornya. Jadilah jim dan sambung pada waw. Jadilah baju. Okey, boleh ya anak-anak? Jom kita lihat huruf lain. Contoh huruf lain ialah huruf ta. Apabila kita ingin membina perkataan Jawi, kita perlu memotong ekornya. Jadilah ta. Okey, begitu juga dengan huruf lain. Contohnya huruf ha. Apabila kita ingin menyambungkannya dengan perkataan lain, kita perlu potong ekornya. Potong ekornya sebagaimana yang anak dapat lihat. Dan jadilah ha.
Dan apabila kita ingin menyambungkan contohnya dengan huruf alif, kita hanya sambungkan begini. Boleh ya anak-anak? InsyaAllah. Dan satu lagi, contohnya huruf ya. Okey. Huruf ya. Apabila kita ingin menyambungkan dengan huruf lain, kita perlu potong ekornya dan juga kepalanya. Okey. Jadilah sebegini. Okey, sebagai contoh. Okey, anak-anak ingin menyambungkan dengan huruf waw. Jadilah ya, waw. Boleh ya anak-anak untuk bersedia bersama buku latihan Celat Praktis Kafah Pelajaran Jawi dan Khat tahun 1. Okey, jom kita buat latihan bersama dengan Ustazah pada hari ini. Setelah selesai pada muka surat 17, anak-anak boleh belik pada halaman 18 pula. Okey, jom kita buat latihan bersama dengan Ustazah. Ustazah akan bacakan arahan soalan seperti tadi. Okey, pada muka surat 18, okey, anak-anak boleh lihat buku masing-masing pada halaman 18. Okey, arahan soalan, sambungkan suku kata. Anak-anak perlu menyambungkan huruf Jawi tersebut sehingga menjadi suku kata, sehingga menjadi perkataan Jawi. Apakah itu suku kata? Kita akan belajar di dalam kelas yang akan datang. Apakah itu suku kata terbuka? Apakah itu suku kata tertutup? Dan pada hari ini kita akan buat latihan terlebih dahulu untuk memantapkan asas Jawi anak-anak bagaimana untuk menulis perkataan Jawi. Okey, Ustazah akan berikan contoh seperti tadi. Jom kita lihat nombor 1. Okey, diberikan huruf ba. Okey, huruf ba, huruf lam dan juga huruf ya. Okey, sebagaimana yang anak-anak dapat lihat, ba tambah lam, tambah ya. Jadi anak-anak perlu sambungkan perkataan ini sehingga menjadi suku kata. Bagaimana untuk kita sambung perkataan? Okey, anak-anak perlu pastikan sama ada ianya huruf sombong atau tidak. Anak-anak perlu ingat ya, huruf sombong terdapat 7 huruf sombong secara keseluruhan. Jom kita lihat yang pertama, okey, iaitu huruf ba, huruf lam dan juga huruf ya. Okey. Bagi soalan yang pertama ini, tidak ada huruf sombong. Jadi apabila tiada huruf sombong, kita perlu potong ekornya untuk disambungkan dengan huruf selepasnya. Okey, contohnya huruf ba. Okey, huruf ba apabila kita ingin sambungkan dengan huruf selepasnya, kita perlu buang ekornya. Begitu juga dengan huruf lam. Apabila kita ingin sambungkan dengan huruf selepasnya, kita perlu potong ekornya, dan begitu juga dengan huruf ya. Apabila kita ingin sambungkan dengan huruf sebelumnya, kita perlu. Apabila kita ingin menyambungkannya dengan huruf sebelum atau selepasnya, kita perlu potong kepala dan juga ekornya. Tapi anak-anak perlu ingat, apabila ya berada di akhir perkataan, ya perlu dikekalkan ekornya. Anak-anak tidak perlu membuang ekornya kerana ia berada di akhir perkataan. Ia perlu pertahankan. Begitu juga dengan huruf nun. Apabila huruf nun berada di akhir perkataan ataupun sebarang huruf Jawi yang berada di akhir perkataan, contohnya huruf sin, huruf shin. Apabila berada di akhir perkataan, kita perlu kekalkan ekornya. Jangan buang ekornya. Ia perlu pertahankan perkataan-perkataan yang berada di hadapannya. Okey, jadi kita lihat nombor 1 kembali. Jom kita bina ayat bersama dengan Ustazah. Huruf ba, apabila dibuang ekor, ianya akan jadi seperti ini. Okey. Lam, sambungkan kembali dengan lam. Lam apabila dibuang ekor, ia akan jadi seperti ini. Ya, apabila berada di akhir perkataan, dan ya apabila berada di akhir perkataan, dia akan jadi seperti ini. Jadilah beli. Jadi anak-anak boleh ikut cara yang Ustazah tunjukkan ini untuk bina setiap perkataan di dalam kotak yang disediakan. Jadi selamat mencuba anak-anak. Anak-anak boleh buat, anak-anak boleh ikut kaedah yang Ustazah tunjukkan untuk isi di dalam kotak. Anak-anak boleh ikut kaedah yang Ustazah tunjukkan untuk bina perkataan Jawi di dalam kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Jadi selamat mencuba anak-anak. Ustazah pasti anak-anak sudah pandai menulis Jawi. Jadi selamat mencuba anak-anak. Dan anak-anak, jom kita lihat latihan yang terakhir untuk hari ini, iaitu pada muka surat 19. Okey, latihan yang terakhir pada hari ini iaitu pada muka surat 19. Okey, Ustazah akan bacakan arahan soalan. Okey, padankan anak-anak perlu padankan perkataan Jawi ini dengan perkataan Rumi yang sesuai. Anak-anak perlu mencari padanan perkataan Jawi dan perkataan Rumi yang sesuai dan padankan. Okey, anak-anak boleh guna pembaris. Okey, jom Ustazah akan tunjukkan kepada anak-anak cara untuk menjawab latihan ini. Jom Ustazah tunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara untuk kita membina perkataan Jawi ataupun kita terjemahkan daripada perkataan Rumi kepada perkataan Jawi. Okey, sebagaimana yang anak-anak boleh lihat, okey, Ustazah akan gunakan perkataan Rumi sebagai panduan untuk anak-anak ya. Okey, yang pertama sekali ialah
perkataan sari. Okey, perkataan sari. Jom kita lihat bagaimana untuk kita eja sari anak-anak. Okey, S A R I, sari. Okey, bagaimana untuk kita eja, untuk kita bina perkataan Jawi. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, huruf S. Huruf S mewakili huruf sin. Okey, huruf A mewakili huruf alif. Huruf R mewakili huruf Ra dan huruf I mewakili huruf Ya. Jadi sebagaimana yang Ustazah ulang tadi, kita perlu pastikan yang manakah huruf sombong dan bukan sombong. Sekiranya huruf sombong, kita tidak boleh sambungkannya dengan huruf selepasnya, tetapi boleh disambungkan dengan huruf sebelumnya. Bagaimana yang anak-anak dapat lihat? Okey, di sini huruf sin. Huruf sin bukanlah huruf sombong. Jadi apabila bukan huruf sombong, ianya perlu disambungkan dengan huruf selepasnya. Jadi anak-anak boleh letakkan tanda tambah untuk memudahkan anak-anak menyambung perkataan selepas ini. Huruf alif merupakan huruf sombong, jadi tidak boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Huruf Ra juga huruf sombong, tidak boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Jadi huruf Ya apabila berada di akhir perkataan, kita kekalkan ekornya. Jadi apabila kita sambungkan perkataan ini, jadilah sin, alif, Ra, Ya, sari. Anak-anak boleh tulis di dalam buku latihan cilik praktis kafah masing-masing ya. Okey, jom kita pergi sari. Bagaimana eja sari tadi anak-anak? Sin, alif, Ra, Ya, sari. Jadi anak-anak boleh cari padanan yang sesuai bagi perkataan sari dan rumi ini, dan anak-anak boleh padankan menggunakan pembaris. Okey, jom kita lihat yang kedua pula, iaitu perkataan rusa. Okey, rusa. Jom kita eja seperti tadi. Bagaimana kita eja rusa? R U S A. Okey, baiklah anak-anak. Huruf R. Okey, sekiranya Jawi, R mewakili Ra. U, sekiranya Jawi mewakili Waw. Bagus semua. Huruf S bagi Jawi mewakili huruf Sin. Huruf A, okey, bagi huruf Jawi mewakili huruf Alif. Okey, jadi anak-anak boleh perhatikan. Anak-anak boleh cuba buat sendiri. Okey, anak-anak boleh perhatikan dan boleh cuba berulang kali untuk buat menggunakan kaedah ini. Dan apabila anak-anak apabila anak-anak sudah mahir menggunakan kaedah ini, anak-anak dengan mudahnya mampu membina perkataan Jawi insya-Allah. Okey, kita lihat. Yang manakah huruf sombong? Huruf sombong kita tidak boleh sambung dengan huruf selepasnya. Huruf Ra merupakan huruf sombong. Apabila huruf sombong, anak-anak letakkan tolak di sebelah Ra, supaya dapat membezakan yang manakah huruf yang boleh bersambung ataupun tidak boleh bersambung. Waw adalah huruf sombong, jadi ianya tidak boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Sin bukan huruf sombong, jadi ianya boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Apabila boleh disambungkan dengan huruf selepasnya, anak-anak letakkan tambah di sebelahnya supaya anak-anak tidak keliru dan dapat membezakan yang mana yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Dan apabila huruf sin ini boleh disambung dengan huruf selepasnya, kita perlulah potong ekornya. Okey, potong ekornya ya anak-anak. Jadilah seperti ini. Okey, jom kita bina perkataan Ra. Okey, Ra tidak boleh disambungkan dengan huruf Waw. Dan kekalkan ekornya ya. Huruf sombong kita perlu kekalkan ekornya. Huruf Waw tidak boleh disambungkan dengan huruf sin. Kita tulis sin. Sin boleh disambungkan dengan huruf alif. Apabila boleh disambungkan dengan huruf alif, kita potong ekornya. Okay, anak-anak potong ekornya. Okay. Jadilah begini. Jadi anak-anak perlu samakan. Jadi anak-anak boleh samakan kedudukannya ya. Samakan kedudukan seperti ini. Rusa. Okay. Jom kita padankan antara perkataan Rumi dan perkataan Jawi. Okay. Rusa. Bagaimana eja rusa tadi? Okay. Ra, Waw, Sin, alif, rusa. Jadi anak-anak boleh cari perkataan rusa Jawi dipadankan perkataan rusa Jawi dengan pasangannya. Okey, jom kita lihat seterusnya, iaitu laju. Bagaimana untuk membina perkataan laju ya anak-anak? Okey, seperti yang kita lihat tadi, iaitu perkataan laju. Okey, bagaimana untuk kita bina perkataan laju? Okey, kaedahnya, kita ceraikan satu persatu, kita padankan satu persatu. Huruf L bagi huruf Jawi ialah lam. Huruf A bagi Jawi ialah huruf alif. Huruf J bagi huruf Jawi adalah J, dan huruf U bagi huruf Jawi ialah huruf Waw. Okey, jom kita lihat yang manakah huruf sombong dan bukan huruf sombong. Okey, lam.
apabila ianya bukan huruf sombong, ianya boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Jadi anak-anak letakkan tambah untuk memudahkan anak-anak membezakan yang manakah boleh bersambung dan tidak. Okey, huruf alif adalah huruf sombong. Jadi ianya tidak boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Okey, huruf J bukan huruf sombong. Jadi ianya boleh disambungkan dengan huruf selepasnya. Okay, jadi waw kekalkan ekornya kerana ia berada di akhir perkataan dan juga ia merupakan huruf sombong. Okey, jom kita sambung. Okey, huruf lam boleh disambungkan dengan huruf alif. Bagaimana kita nak sambungkan dengan huruf alif? Alif tambah alif. Maka ianya jadi seperti ini. Okey, lam alif. Lam tambah alif, lam alif. Jim. Apabila boleh disambungkan dengan huruf selepasnya, kita potong ekornya. Okey, kita potong ekornya. Okey. Jadilah jim. Dan sambungkan dengan waw. Jadilah laju. Okey, jom kita cari padanannya. Okey, laju. Perkataan laju tadi, lam ditambahkan dengan alif, dia jadilah seperti ini. Jim, jim tambah waw, jadilah laju. Jadi anak-anak boleh cari padanan laju ini untuk dipadankan dengan perkataan Rumi yang berikut. Jadi anak-anak untuk perkataan seterusnya iaitu cara, tamu, peti, debu dan juga hari, anak-anak boleh cuba buat sendiri dan anak-anak boleh menggunakan kaedah seperti yang Ustazah ajar supaya anak-anak mampu membina perkataan Jawi dengan mudah. Jadi selamat mencuba anak-anak. Anak-anak boleh selesaikan latihan pada muka surat 17, 18 dan juga 19. Jadi setakat ini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Selamat mencuba semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.